Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.35 Mei, anda bersama saya Muhammad Syafiq Adnan. Antara paparan hari ini. Daripada pegawai-pegawai PM dedah ada penjawat awam mahu kerajaan PH ditumbangkan. Juga Kementerian Wilayah Persekutuan sedia bincang penjualan tanah bagi pembangunan kampung baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mangsa kemalangan di Raub Pahang, Allahyarham Hasriza Arini Muhammad 34 tahun dan anak bongsunya Muhammad Khalish Kausar Muhammad Syaril 2 tahun selamat dikebumikan awal pagi tadi di Tumpat, Kelantan. Jenazah mangsa dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Kampung Kelaboran pada jam 2.50 pagi. Terdahulu jenazah dua beranak itu tiba kira-kira jam 2 pagi dengan ambulans selepas selesai proses bedah siasat di Hospital Raub Pahang. Hampir 100 ahli keluarga dan penduduk kampung menghadiri solat jenazah dan pengubumian. Tragedi 2.45 pagi semalam turut membabitkan suami Hasriza Arini iaitu Muhammad Syaril Sulaiman 44 tahun serta dua lagi anak mereka, Khalisha Karina Muhammad Syaril 7 dan Dia Afrina Muhammad Syaril 5 tahun yang masih menerima rawatan di Hospital Lipis. Nahas berlaku di kilometer 348 Jalan Kuala Lumpur, Kota Baru, berhampiran simpang Sungai Ruan di Raub Pahang. Kemalangan membabitkan kereta Pro 2 Myvi dan kancil itu turut mengorbankan 3 lagi mangsa termasuk seorang bayi perempuan. Kementerian Wilayah Persekutuan sedia berbincang mengenai penjualan tanah kepada kerajaan untuk pembangunan semula kampung baru di Ibu Negara. Menterinya Khalid Abdul Samad berkata, pertemuan dengan pemilik tanah adalah perlu sebagai usaha mengurangkan banyak gambaran songsang dan mencari jalan penyelesaian. Jelas sekali ada pihak yang mendakwa kerajaan mahu membeli tanah dengan harga murah untuk menghalau orang Melayu dari kampung baru dan sebagainya. Namun kerajaan mahu mencari jalan penyelesaian yang sesuai untuk mengekalkan pemilikan tanah Melayu di samping membangunkan kawasan itu menjadi penempatan moden dan bersepadu. 22 April lalu, Khalid berkata kerajaan memerlukan dana 10 bilion ringgit jika berhasrat membeli tanah di Kampung Baru untuk dibangunkan menjadi penempatan moden dan sistematik orang Melayu di tengah ibu kota. Dana itu bagi pembangunan secara menyeluruh, bukannya secara berkelompok atau runcit oleh pemilik tanah bersama pemaju. Kerajaan terus mengutamakan pembersihan dalam organisasi bagi mencapai sasaran negara maju, seterusnya kembali bergelar Harimau Asia dengan kekuatan ekonomi. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata bagi merealisasikan hasrat itu, pejabat awam diminta untuk terus bekerjasama dengan kerajaan untuk membantu rasuah, biarpun ada yang tidak suka dengan cara pentadbirannya. Jelas Tun Dr. Mahathir, beliau mengakui ada dalam kalangan masyarakat tidak mahu berkata harapan terus mentadbir pada penggal akan datang. Sebagai kerajaan dipilih oleh rakyat katanya, rasuah perlu ditolak kerana jenayah itu melambatkan pembangunan yang dirancang untuk negara dan jika amalan itu diteruskan, rakyat terus menjadi mangsa termasuk generasi akan datang. negara kita ini akan dapat dibangunkan sehingga dia akan kembali menjadi Asian Tiger yang dahulunya. Untuk ini sudah tentu pemimpin yang dipilih oleh rakyat perlu bersih daripada segala jenis rasuah kerana mereka akan menjadi contoh kepada pihak yang lain. Selain itu, Perdana Menteri menegaskan kekayaan negara wajar dikongsikan dengan semua pihak tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Kalau kita dapat berkongsi dengan baik, dengan adil, maka negara kita akan terus aman. Kita tidak hadapi masalah tekanan sana sini, masalah kerusuhan, masalah
terorisme dan sebagainya. Kalau kita abaikan usaha untuk mengagihkan kekayaan negara kita ini dengan baik, maka akan berlakulah perasaan tidak senang antara satu sama lain, dan perasaan ini lama-kelamaan akan mencetuskan huru-hara dalam negara kita, bahkan lebih daripada itu. Beliau berkata demikian dalam majlis town hall bersama penjawat awam negeri Perak. Hadir bersama Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Exco dan pimpinan kanan kerajaan negeri serta kira-kira 1,500 penjawat awam. Pada majlis sama, Tun Dr. Mahathir dihadiahkan sebuah lukisan hasil karya pelukis dari masyarakat orang asal Perak, Gasurkana. Antara kewajipan utama kita adalah daripada gejala rasuah. Dalam pada itu, PH harus terus membuktikan ia mampu menjadi sebuah kerajaan yang lebih baik selepas mencipta sejarah pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Setiausaha Agung DAP Lin Guang M berkata, PH mesti menerima hakikat bahawa ramai rakyat Malaysia pada PRU 14 mengundi untuk menyingkirkan Barisan Nasional. Namun parti itu mengakui banyak lagi yang perlu dilaksanakan untuk membuktikan kerajaan yang ada lebih baik serta mendapat sokongan dalam pilihan raya akan datang. It's still this necessary, reform process. You must not forget that in every country in the world, when a reformist government takes over a corrupt government, the people will always be unhappy because they say they got things under the previous corrupt government, which now the reformist government is trying to overcome and trying to resolve. Definitely there will be some dissatisfaction and unhappiness, but when they see the results, I believe they will be supportive. We have done that in Penang, we have done that in Selangor. I think we have shown the results. Sementara itu, pengurusi DAP Tan Kok Wai dalam ucapan dasar pula berikrar pentadbiran PH akan menunaikan janji manifesto meskipun terpaksa mengharungi pelbagai rintangan kerana ia sebahagian daripada perjuangan pelaksanaan kata-kata. Antara pemimpin PH yang menghadiri persidangan itu termasuk Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung Bersatu Marzuki Yahya. Persidangan sehari itu disertai 2,770 delegasi. Sesi sebelah petang diadakan secara tertutup yang dijangka membincangkan mengenai deklarasi Malaysia baru. Pengerusi Majlis Penasihat Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yakin calon DAP Vivian Wong Sher Yee bagi pilihan raya kecil Sandakan mampu memenuhi aspirasi rakyat sekaligus akan mendapat sokongan penuh daripada pengundi di kawasan parlimen itu. Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga Timbalan Perdana Menteri juga yakin Vivian Wong mampu meneruskan legasi mendiang bapanya, Datuk Stephen Wong Tien Fat. Beliau ditemui selepas melakukan tinjauan mesra di tamu mingguan Bandar Sandakan. Beliau yang diiringi Wong memerlukan program seharinya di Sandakan bertemu orang ramai di sekitar kawasan tumpuan itu sempena kempen PRK tersebut. Alhamdulillah kita datang ke kawasan pasar pagi dan kita mendapati bahawa sambutan baik dan kita nakkanlah walaupun ada 60% adalah murid tempatan, 40 memanglah pengunjung-pengunjung yang datang ke pasar ini, namun kita rasa bahawa insya-Allah kita dapat mendapat sokongan untuk calon kita, calon nombor 3 Vivian kita yang akan menggantikan mendiang bapaknya. Timbalan Perdana Menteri memiliki jadual padat termasuk menghadiri 5 program sebelum berlepas pulang ke Kuala Lumpur. Selepas program tinjauan mesra di tamu mingguan, beliau menghadiri majlis makan tengah hari bersama PKR dianjurkan PKR Libaran, disusuli beberapa lagi program tinjauan dan majlis ramah mesra serta ceramah. Kementerian Kesihatan sasar Malaysia diiktiraf sebagai negara sifar malaria manusia jangkitan tempatan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjelang 2020. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan sempena Hari Malaria Sedunia yang disambut pada 25 April setiap tahun berkata, bagi mencapai sasaran itu Malaysia perlu komited dalam usaha mengekalkan status sifar malaria manusia jangkitan tempatan untuk 3 tahun berturut-turut.
Kementerian sedang giat mempersiapkan pasukan kesihatan di semua peringkat bagi menghadapi proses audit pensijilan eliminasi malaria oleh WHO. Inisiatif program eliminasi malaria di Malaysia berjaya dikurangkan daripada 4,068 kes pada 2011 kepada sifar kes pada 2018. Kementerian Kesihatan juga berharap penglibatan dan kerjasama semua pihak, terutama pemain industri berkaitan sektor peladangan, perhutanan, pertanian, kawalan keselamatan dan rekreasi hutan bagi melindungi pekerja daripada dijangkiti malaria. Pihak industri juga diminta dapat memastikan semua pekerja asing menjalani pemeriksaan perubatan termasuk saringan malaria. Malaysia mempunyai teknologi kepakaran kompetitif yang berdaya saing serta mampu menandingi syarikat kejuruteraan, pembinaan dan infrastruktur negara luar. Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata, keboleupayaan ini dijangka menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Butirannya bersama wartawan Izrina Amir Hamzah. Datuk Seri Rizwan semalam dibawa melawat depo penyelenggaraan landasan kereta api di Serendah Hulu Selangor bagi memantau proses membaik pulih landasan kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB bernilai 1.41 bilion ringgit. Pemulihan membabitkan landasan sejauh 43 km dari Rawang ke Salak Selatan serta menaik taraf 16 stesen KTMB di Lembah Kelang. Saya amat bangga dengan kebolehan anak-anak Malaysia yang saya rasa boleh bawa jauh, dan saya pasti mereka ini akan menjadi satu contoh kepada yang lain, terutamanya entrepreneur sedang dan mahu membangun. Dengan saya rasa yakin mereka boleh melibatkan diri secara langsung dalam projek yang kita baru umumkan, iaitu ECRL. Projek fasa pertama itu siap 75% dan dijangka selesai sepenuhnya akhir tahun depan. Lebih menguntungkan, tempoh laluan di kawasan yang terlibat bakal dikurangkan dari 15 kepada kira-kira 7 minit. To validate what Malaysians can do when it comes to participating in large-scale construction. We have pools of talent. Exactly what we are saying, Malaysia boleh. Kalau kita tidak bantu mereka ataupun memudah cara dari segi pembangunan itu sendiri, maka kita tidak menjadi satu negara yang boleh kita banggakan sebagai entrepreneurial nation. Syarikat kontraktor Bumiputra Daya Maju Infrastruktur Asia DMIA yang mengendalikan projek berkenaan melabur hampir 300 juta ringgit dalam jentera dan mesin untuk kekal kompetitif di pasaran tempatan dan Asia Tenggara. Kami mempunyai rangkaian jentera yang komplit. Okay. Kalau kita tak ada jentera ataupun mesin macam ni, kita tak boleh buat kerja dalam jangka masa yang diperlukan oleh pengguna. Ya. Jadi mesin yang kita ada, salah satu daripadanya ialah S2PV. Dalam dunia ni hanya ada 9. DMIA ada satu daripada 9 tu. Mesin itu membolehkan kerja pemasangan panel landasan automatik dengan lebih pantas dan efisien. Dalam ucapan di forum Satu Jalur Satu Laluan di Beijing, China tempoh hari, Tun Dr. Mahathir mempersoalkan jika kapal boleh dibina lebih besar, bagaimana pula dengan kereta api untuk membawa lebih banyak muatan dan juga penumpang. Berdasarkan teknologi dan kepakaran yang sedia ada oleh syarikat Bumiputra pada masa kini, yang menunjukkan bahawa tiada yang mustahil untuk dilaksanakan. Izrina Amir Hamzah untuk TV3. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Seawal usia 12 tahun, seorang kanak-kanak lelaki menjadi ketua keluarga untuk menjaga 5 adik-adiknya yang masih kecil. Tanggungjawab itu terpaksa dipikul selepas mereka kehilangan ibu dalam nahas jalan raya, manakala ayah mereka pula berada di penjara. Muhammad Aiman Syazwan Muhammad Fauzi, 12 tahun, anak sulung kepada Nur Amirah Sahran, 33 tahun, yang maut kemalangan motosikal ketika dalam perjalanan pulang dari tempat kerja 25 April lalu. Menurut Aiman Syazwan, ibunya berpesan untuk sentiasa menjaga adik-adik. Dia juga begitu memahami keperitan dan kesusahan ibunya seorang diri membesarkannya bersama 5 lagi adiknya, Nur Aina Syazwani 10 tahun, Nur Aina Syazlina 9, Nur Aina Syazlin 7, Nur Aina Syazliana 5 serta Muhammad Aiman Syarizal 18 bulan. Arwah ibunya sehingga akhir hayat gigih mencari rezeki untuk mereka dengan bekerja sebagai pembersih pejabat, menjual nasi lemak dan pada hujung minggu pula bekerja separuh masa di sebuah kedai makan. Okey dengan adik-adik.
Kata kita reda je lah biar mama pergi. Sebab mana rehat. Selama ni mama mencari rezeki untuk kita orang. Lepas tu mama ada penat. Dah pergi ni. Mereka reda, namun ini kali pertama bakal menyambut Ramadan dan Syawal tanpa ibu dan bapa. 6 beradik itu kini menumpang kasih di rumah ibu saudara mereka, Nur Azila Sahran 38 di Kampung Legong Ulu, Kota Rembau. Tanggungjawab memang sepenuhnya buat masa ni memang akak yang jaga. Sampai ayah dia pun keluar pun memang akak yang kena jaga. Kira akak akan jaga. Akak akan jaga seperti anak akak sendirilah. Sebab memang dari kecil dia kat sini, memang yang ni pun akak jaga, dia nyusu dengan akak. Memang akak lah yang jaga. Sejak kisah keluarga ini tular di media sosial, Nur Azila menghargai dan berterima kasih atas sikap pelbagai pihak yang prihatin dengan nasib anak-anak saudaranya. Bantuan juga boleh disalurkan kepada akaun anak kedua arwah di nombor yang tertera. Lebih 4 dekad, komik gila-gila mampu bertahan dan terbaru majalah humor itu boleh didapati dalam bentuk digital melalui aplikasi GG Comics di telefon pintar dan tablet. Diterbitkan pada tahun 1978, komik Gila-Gila pernah menjadi pencetus budaya membaca dalam masyarakat. Lebih 800 isu telah dikeluarkan dan ia satu-satunya majalah humor tertua di Asia Tenggara. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Gila-Gila Digital, Syafiq Shahman Jaafar, karya terbaru dan koleksi lama akan dimuat naik ke GG Comics secara berperingkat, sekaligus memberi ruang kepada kartunis baru dan lama untuk berkarya. Kita harapkan bakat-bakat muda ni memang ada, memang banyak. Dan saya harap bakat-bakat muda ni ada platform baru ni, dia akan gunakan sepenuh bakat mereka, usaha mereka untuk memamparkan hasil-hasil yang sangat baik untuk karya beliau serta akan menaikkan martabat industri komik kita. Terdapat 4 ciri utama dalam aplikasi GG Comics, iaitu majalah GG, koleksi GG, GG Comics dan GG TV. Ia hasil usaha sama Gila-Gila Digital dan Creative Enterprise dan Berhad. Aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan Apple App Store. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa. 3 butir bom buatan tempatan bersama dengan 100 gram amonia ditemui ditanam di belakang sebuah masjid di Sri Lanka. Penemuan itu adalah hasil daripada operasi bersepadu pihak berkuasa Sri Lanka bersama pasukan petugas khas dan polis di Ulipena. Susulan penemuan, seorang suspek berusia 42 tahun ditahan. Pihak berkuasa merampas 16 papan litar berteknologi tinggi, 16 kad SIM, beberapa cakera padat dan perkakasan komputer. Turut dirampas sebuah kereta di rumah di Prevena Mawarta di Gunung Lavinia. Seorang lagi lelaki berusia 52 tahun ditahan bersama bahan rampasan itu. Terdahulu pihak berkuasa membatalkan perhimpunan besar pada hujung minggu di Colombo disebabkan kebimbangan serangan bom. Hussein Faridun, adik kepada Presiden Iran Hassan Rouhani, dijatuhkan hukuman penjara dalam kes rasuah yang disifatkannya bermotifkan politik. Faridun yang juga orang kepercayaan Presiden bagaimanapun akan mengemukakan rayuan terhadap keputusan itu. Beliau bersama 6 defendant yang lain dibicarakan sejak Februari lalu atas dakwaan jenayah kewangan susulan penahanan beliau pada tahun 2017 sebelum dibebaskan dengan ikat jamin. Sebahagian penyokong Rouhani melihat tuduhan itu merupakan satu langkah untuk memalukan Presiden. Badan Kehakiman bagaimanapun menolak tuduhan itu. 7 anggota tentera Venezuela terbunuh apabila helikopter tentera yang dinaiki mereka
terhempas berhampiran ibu kota negara itu. Kementerian Pertahanan dalam satu kenyataan memaklumkan helikopter berkenaan dalam perjalanan ke San Carlos sebelum terhempas di kawasan pergunungan di El Hatilo. Siasatan sedang dijalankan bagi mencari punca nahas yang mengorbankan 2 major, 3 kapten dan 2 lieutenant dalam Angkatan Tentera Venezuela. Semalam, Presiden Nicolas Maduro menyatakan kesediaan tentera negaranya menentang ancaman oleh Amerika Syarikat selepas beliau hadir menyaksikan siri latihan tentera di Cojedes. Maduro menuduh Amerika Syarikat cuba mencetuskan rampasan kuasa dengan menyokong pemimpin pembangkang Juan Guaido yang menganggap Maduro sebagai presiden tidak sah. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Saingan Liga Perdana Inggeris terus mendebarkan menuju penghujung kempen. Beruan gelaran juara kini berpihak kepada Liverpool yang kembali memintas Manchester City selepas menewaskan Newcastle United. Liverpool diberi tentangan hebat oleh Newcastle United dalam aksi ke-37 Liga. Drama berbalas gol oleh Virgil van Dijk, Mohamed Salah dan Divock Origi memastikan The Reds lega di hujung perlawanan merakam kemenangan penting meskipun tuan rumah Newcastle United bangkit 2 kali menerusi jaringan Christian Atsu dan Salomon Rondon. Skuad bimbingan Jurgen Klopp itu kini berada dalam landasan betul untuk menjuarai Liga selepas kali terakhir dilakukan 29 tahun yang lalu. Namun masih berbaki satu lagi perlawanan selepas ini menentang Wolves di tempat sendiri 12 Mei depan selain bergantung kepada keputusan pencabar utama Manchester City. Kedudukan Liverpool juga masih belum terjamin berikutan City yang dipisahkan dengan 2 mata dijadualkan turun malam ini menentang Leicester City di tempat sendiri. Semuanya bakal terurai pada hari perlawanan terakhir minggu depan apabila City menentang Brighton and Hove Albion bagi penentuan pasukan manakah menjulang trofi juara Inggeris musim 2018-2019. Baiklah, laporan itu mengakhiri Buletin 1.30 hari ini. Sebelum berpisah, saksikan hasil seni pelukis jalanan di Honduras. Oleh itu, salam hormat dan Assalamualaikum.